أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengurusi Masjid Darussalam, Tuan Imam Tuan Bilal Ahli AJK Masjid Darussalam, muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang termasih lagi diberikan peluang nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, kita dapat lagi orang kata apa, membuka mata kita begini. Alhamdulillah. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kerana masih juga diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan usia kita itu sentiasa mengarah kepada kebaikan, insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada pagi ini. Masih lagi dalam bab berkenaan dengan lauk pauk Rasulullah SAW, ya. Cerita pasal makanan, ya, sebenarnya makanan yang dimakan oleh Rasulullah. Kita masuk dalam hadis yang ke-153 daripada Jabir bin Abdullah berkata, Na'mal idam al-khal. Al-idam al-khal, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini minggu lepas ada beritahu kan, bagaimana cerita sebenarnya, ya, apa nama, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkataan yang demikian. Sebaik-baik makanan, kata Rasulullah, ataupun lauk adalah cuka. Jangan, kalau tuan-tuan balik rumah, jangan duk ambil cuka buat makanan dah. Jadi seperti mana saya sebutkan lepas, kita mungkin campur dalam makanan, kan, apa-apalah yang dicampur. Atau kalau cuka yang sebenar, maksudnya kalau cuka buatan tu mungkin boleh pakai sikit-sikit. Atau kalau cuka yang organik sekalipun pun sama juga, kita minum sikit-sikit, ya. Itu pun kita campur dengan air, kita minum, yang itu boleh, kan. Tapi khasiatnya mungkin orang sekarang dah jumpa khasiat, ataupun dah lama dah jumpa khasiat cuka itu sendiri, kan, yang boleh diminum. Bukan minum direct, campur dengan air baru diminum. Jadi apa sinonimnya Rasulullah makan apa nama cuka ni, wallahu a'lam. Jadi bagaimana Rasulullah makan cuka dengan roti itu sesuatu yang amat, orang kata apa, subhanallah. Kalau kita bayangkan kita sekarang lah makan roti dengan cuka, itu kehidupan Rasulullah SAW. Oleh kerana tak ada makanan, makan cuka. Dia sebut makan cuka dengan roti, dicecah dengan roti. Kalau kita memang kata, boleh ke makan cuka dengan roti? Tapi Rasulullah makan, sebab tak ada makanan, itu saja ada di rumah. Umpama kalau kita dekat rumah kita, Nanah nak muka rumah ya.
jarang kita tanya isteri kita makanan, betul tak? Yang kita tahu adalah ada tersedia atas meja kat rumah. Kita tahu bahawa ada makanan sebab kita yang beli. Kita beli beras, kita beli beras. Jarang kita tanya. Alright. Sebab apa yang ada di rumah kita makan. Jadi kalau kita lihat Rasulullah SAW ni, kenapa dia macam tu? Sebab dia tanya dulu sebab makanan ada tak kat rumah. Kalau dia tanya yang tu je ada, yang tu je makan. Tidak ada kata tak masuk telur masin ke, contoh. Kan? Kita mungkin ada sesuatu permintaan kepada isteri kita, tolong masak ni kan. Kadang-kadang isteri kita penat-penat dah masak, kita minta masak benda lain lagi. Sakit. Kesian kat isteri kita kadang-kadang. Tapi paling mudah suami ni senang. Macam ni, lepas solat subuh mungkin dia lepak kedai, dia minum. Kan? Itu tak menyusahkan isteri di rumah. Kadang-kadang macam tu lah. Kalau di Semenanjung, lepas sembahyang subuh lepak kedai mamak. Kedai mamak minum makan roti canai macam tu. Lepas balik masjid tu aktiviti lepas pencen. Dia ceritakan macam tu. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu berkenaan dengan cukai. Daripada Zahdan Al-Jarimi berkata, kunna indal Abu Musa Al-Asy'ari fa'utiya bilahmin dajaj fadaraha rajulun min al-qawm faqala ma laka faqala inni ra'aytuha ta'kulu shay'an natanan fahalaftu an la akulaha qala udunu fa inni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dijaj. Satu ketika kami bersama dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian kami dihidangkan dengan daging ayam. Di zaman Rasulullah makan ayam. Kan? Tapi jangan tanya saya ayam dia besar ke kecil kan? Ayam dia berapa kilo ke? Jenis apa ke? Jangan tanya. Dia tak cerita. Dia cerita ayam. So kita terima ayam. Kan? Lalu seorang lelaki menjauhkan diri daripada hidangan. Abu Musa Asy'ari bertanya, kenapa denganmu? Lelaki itu menjawab, aku melihat ayam memakan kotoran. Lelaki itu tak nak makan. Sebab dia tahu bahawa ayam itu makan kotoran. Lalu aku bersumpah tidak akan memakannya lagi. Maka dijawab oleh Abu Musa, duduk dan makan, kerana aku telah melihat Rasulullah SAW memakan daging ayam. Kita ni tuan-tuan ada part makanan kita tak boleh makan sebab sifat binatang tu makan apa. Walaupun dia halal. Contoh, ada orang ni dia pelihara itik. Dia nampak macam mana itik tu masuk dalam air. Air tu pula air yang gelap warna dia. Kan? Bau sik lah telur. Banan baju dah hitam dah air tu kan, cocok. So tidak ada nafsu dia nak makan ayam, makan itik. Sampai ke sudah, sampai ke tua pun tak makan. Ada jenis macam tu, bukan dia mengharamkan, tetapi oleh kerana tak boleh sebab dia tengok benda tu kan. Ada orang pun pula dia tak boleh makan ayam. Bukan tak boleh, maksudnya dia tak nak makan ayam. Macam-macam lah. Ada orang tak makan rusa, ada macam tu. Tapi yang dia lelaki ni, dia tak nak makan ayam tu sebab tadilah maksud saya, dia nampak ayam tu makan kotoran, langsung dia tak nak makan. Tapi bila Rasulullah makan, dipaksa dia maksud makan. Kata Rasulullah makan, makan. Tapi janganlah sampai mengharamkan makanan tersebut. Tak boleh makan, padahal dia boleh dimakan.
Kemudian macam kita lah, mazhab kita tak makan gajah kan. Jadi masa saya belajar dulu, sahabat saya ni Afrika, daripada Chad, negara Chad. Dia kata gajah tu biasa ya makanan mereka. Sebelih dekat mana itu wallahualam. Of course dekat leher kan. Tapi binatang tu besar. Kami macam bila mula-mula dengar macam pelik gajah dia makan. Sekampung makan tu. Kan mungkin anak gajah buat. Kalau yang besar tu subhanallah. Belalai. Itulah. Ke tempat kita tak makan benda tu. Bukan, nak tengok gajah secara live pun susah kat mereka Afrika kan benda tu senang lah, nampak. So mereka makan betul. Okey, sambung. Daripada Ibrahim bin Abdurrahman bin Mahdi, daripada Ibrahim bin Umar bin Safinah, daripada bapa Ibrahim, daripada datuk dia berkata, akaltu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahma hubara. Aku pernah makan bersama Rasulullah SAW daging burung hubara. Hubara ni seekor burung yang panjang lehernya, berwarna kelabu coklat, rasa dagingnya antara ayam dan itik. Burung apa tu? Burung unta. Kan? Ostrich. Apa? Bahasa bayinya ostrich. Kan? Mana pernah dah tahu dah? Unta bahasa bayi apa? Kan? Burung unta. Itu nak makan tu sekampung kan? Besar kan? Bangau. Banyak leher. Macam zirafah ni panjang leher, unta panjang leher. Kan? So nak sembelih unta ni, dia kena kepakaran, ada pakar dia sembelih dia. Kemudian daripada Zahdam Al-Jarmi berkata, kunna inda Abu Musa Al-Syari qala faqadima ta'amu wa qaddama fi ta'amihi lahm ad-dajjaj wa bil qawm rajul min bani Taymillahi ahmaru ka'annahu mawla. Qala falam yadnu faqala lahu Abu Musa udnu fa inni qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala minhu wa qala inni ra'aituhu ya'kulu syai'an wa qadirtuhu wa halaftu an la at'amahu abada. Di sini sama kan. Satu ketika kami bersama dengan Abu Musa Al-Syari, kemudian dihidangkan kepada kami daging ayam. Dalam kalangan kami terdapat seorang lelaki daripada Bani Taimillah yang kulitnya kemerah-merahan, seolah beliau salah seorang pemimpin mereka, dan beliau tidak duduk. Abu Musa berkata, duduklah, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan daging ayam. Lelaki itu berkata, aku telah melihat ayam makan suatu kotoran, maka aku sumpah untuk tidak makan ayam selama-lamanya. Sama tadi lah, dia tengok ayam makan kotoran, tak makan. Susah juga nak tengok ayam makan apa kan. Kadang najis sendiri boleh makan kan. Kemudian daripada Abis Aisyid berkata, qala Rasulullah SAW, kulu az-zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratil mubarakah. Sabda Rasulullah SAW, makanlah minyak zaitun dan gunakanlah ia sebagai minyak rambut. Sesungguhnya minyak ini berasal daripada pohon yang diberkati. Of course lah minyak zaitun. Wattini waz-zaitun. Surah At-Tin. Wattini waz-zaitun. Allah sebutkan kataan tin dengan zaitun. Buah tin kan
Buah apa dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris? Buah tin. Saya lupa lah. Kan, buah zaitun. Sekarang kita di sini ada jual buah zaitun, tapi dia dijerukkan, di jeruk lah panggil kan. Kalau apa nama dekat Arab kita boleh dapat fresh. Masa saya belajar dekat universiti ditanam. Dekat tepi-tepi pagar universiti tu ditanam. Memang dia tanam buah zaitun. Kan? So orang kata apa, dia tahu dah besar mana biji dia. Tak besar sangat. Jadi Rasulullah SAW menggalakkan kita makan minyak zaitun. Dia kita makan. Dia kata saya kulu, makan. So minyak zaitun tu dimakan. Kita kata kenapa, macam mana nak makan minyak zaitun? Sebab dia minyak. Kalau minyak kita minum kan. Rasulullah kata makan, kulu. Ada satu yang mungkin orang kata apa, ada kebaikan kat situ. That's why sekarang ni banyak orang jual minyak zaitun. Tapi cari minyak zaitun yang pure, yang pure sungguh-sungguh, yang bukan orang kata perahan dia tu cool press orang panggil, bukan yang dibakar. Secara full press tekan kan, supaya dia dapat minyak. Jadi baik kadang-kadang untuk jantung. Itu yang disebutkan lah orang yang menjual minyak zaitun ni, yang pure. Tuan-tuan jangan makan yang dijual untuk masak di kedai tu. Itu yang untuk masak. Tapi sifat minyak zaitun ni dia cepat terbakar kalau kita guna dia. Sebab tak sesuai. Ada yang untuk masak, tapi sangat-sangat tak sesuai lah. Dia sesuai untuk diletak atas salad, untuk salad macam tu, letak atas sayur-sayur. Dia sifat macam tu. So dia sesuai diminum. Jadi saya dulu sama juga pengalaman saya dekat universiti. Ada seorang budak Palestin. Palestin ni terkenal juga dengan minyak zaitun, tuan-tuan. Dengan pokok zaitun mereka. So dia bawa minyak zaitun tu daripada Palestin. So dia makan dengan sejenis macam, dia bukan herba, tetapi saya nak cerita orang tak tahu. Nama daun tu za'atar. Daun za'atar ni dia ada bau dia. Nanti minyak zaitun tu dicampur dengan daun-daun ni. Daun dia macam kecil-kecil tau, daun dia. So minyak zaitun dicampur dengan za'atar ni, itu mereka akan makan dengan roti kan, cicah macam tu je. Saya macam, kita rakan-rakan orang Malaysia orang tak boleh makan kan? Tapi itulah makanan mereka, roti cicah dengan zaitun yang dicampur dengan za'atar kan, daun za'atar. So dia makan. Tengok selera mereka makan. Tapi itu bukan makanan kita lah. Saya balik Malaysia baru saya boleh try makan minyak zaitun. Itu pun bila tahu dia ada, yalah, dulu tahu dia punya macam mana Allah sebutkan benda itu dalam Quran. Tapi bila sampai Malaysia kita tahu bahawa ada yang menjualnya untuk kesihatan, so kita try makan. Tapi betul-betul benda itu ada unsur-unsur memberikan kesihatan dari segi mengawal paras kolesterol. So macam itulah konon-konon je lah kan. Wallahualam. Cobalah kalau ada yang produk yang jual minyak zaitun, cuba-cuba rasa makan bagaimana yang disebutkan di sinilah. Kan. Kemudian bukan setakat untuk diminum, pakai minyak rambut ke? Boleh. Kita dulu masa kecil-kecil, mak-mak kita masak minyak kelapa kan, buat minyak rambut. Tapi minyak kelapa ada satu hal, kalau buat minyak rambut, bau dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
lepas tu lah. Tapi apa dia punya ni, orang kata untuk menghitamkan rambut. Orang tua-tua mereka nak sanggul juga kan panjang, besar, sanggul. Tapi mula dengan minyak kapan, ya yang ada kan. Tapi memang bau dia boleh tahan, okay. Awak dolok-dolok kan. Kemudian kita lihat hadis yang seterusnya. Umar bin Al-Khattab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu az-zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Hadis yang sama bunyinya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah minyak zaitun dan gunakanlah ia sebagai minyak rambut, sungguhnya minyak ini berasal daripada pohon yang diberkati. Kenapa Rasulullah kata pokok zaitun yang diberkati? Satu, Allah mention benda itu dalam Quran, ya, betul tak? Sebab bila mention Quran, mestilah ada kelebihan dia. Ada kelebihan dia. Sekarang ni bukan hanya minyak zaitun tau. Dia keluarkan minyak zaitun. Dia juga buat teh zaitun daripada daun zaitun. Kan? Daripada daun tu dia buat teh. Orang kata apa? Pokok dia pula digunakan untuk api dan sebagainya, menyalakan api. Jadi benda ni macam kita lah di sini kita panggil apa, pokok kelapa yang penuh banyak guna dia. Buahnya, lidinya, daunnya kan. Tapi tidak disebutlah pokok kelapa itu barakah. Tak disebut dalam Quran. Tapi pokok zaitun macam tu. Dari segi daunnya, dari segi pokoknya, dari segi akarnya, dari segi buah zaitun itu sendiri, kan banyak kegunaan. Alright, so hadis yang seterusnya adalah daripada Anas bin Malik berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dubba. Ini yang kita mungkin orang kata apa, ada setengah kita tak makan. Fa'utiya bi ta'amin aw du'iya lahu faja'altu atatabba'uhu fa'adha'ahu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuh. Rasulullah SAW sangat menggemari labu. Buah labu tu dubak, orang Arab panggil dubak. Apabila baginda dihidangkan makanan atau dijemput makan, aku sering mengiringi baginda. Lalu aku letakkan labu di hadapannya kerana aku tahu beliau sangat menyukainya. Ini cara bagaimana para sahabat menghormati Rasulullah SAW. Dia tahu Rasulullah suka dia fa'at ba'ahu, maksudnya dia bukan panggil atba'u, dia panggil Allahumma salli Muhammad, istilah dia tadi atatabba'u, maksudnya dia ikut Rasulullah SAW. So bila waktu dia ikut Rasulullah SAW tu, dia bawa apa? Buah labu tu, sebab dia tahu Rasulullah suka makan. Itu cara ulama kata bagaimana cara kita nak menghormati guru. Guru ni dia suka makan benda tu. So masing-masing pun tengok, dia ni suka makan ni, so kita orang bawa kat dia. Jangan kita bila tahu guru tu tak boleh makan daging, kita bagi. Dia boleh nak ada gaut, kita bagi. Samnyam saria. Gini tu nyam. Dia pilau serta kejok air. Kan? Bagi yang guru tu suka makan, itu ulama kata bagaimana para sahabat menghormati Rasulullah SAW, begitu juga kita menghormati guru. So cara untuk begitu gitulah. So apa dia suka makan, kita bagi. Tapi kalau dia tak boleh makan, kita kena hidangkan. Mungkin dia tak boleh itu sebab ada penyakit dan sebagainya. Jadi di sini kalau kita lihat Rasulullah dia seperti manusia biasa, ada benda dia suka. Kita buah labu ni kita tengok sulah mata kan, tak nak tengok makan. Kan? Dan tak ada satu pun orang cerita ataupun buah-buahkan bahawa Rasulullah ni suka makan buah labu. Kan?
Tak ada. Budak-budak sekarang kita bagi makan labu pun dia jarang. Tak nak. Nak buat bumbu labu ke, kuih ke, kan? Jarang. Budak-budak kita sekarang kurang didedahkan. Benda tu sebab apa tuan? Sebab mak kita ni sibuk dia beli kuih daripada luar. Dia nak buat dekat rumah tu jarang. Dia dedah kepada anak-anak tu jarang. Kan? Dia kata senang, dia beli dekat luar, dia makan. Tiba nanti anak tengok tak nak makan, so dia tak nampak benda tu depan mata dia. Dan tak biasa didedahkan. So dia tak makan. Bukanlah kita kata kena makan benda tu, tak. Ya. Kalau kita ni macam orang tua ni suka makan labu campur dengan cukur manis kan. Tapi tuan-tuan pergi cukur manis pun dah mahal sekarang, betul. Minggu lepas saya pergi Pasar Borong cukur manis tu. Dulu satu ikat RM2 tuan. Sekarang RM4. Cukur manis satu ikat RM4. Lepas tu kita nak makan apa tu? Tanam sendiri lah. Tanam sendiri. Kan? Kan tanam tepi-tepi rumah, sebab cukur manis dia sifat dia senang tumbuh. Tapi itulah, saya terkejut kata RM4 dia kata. Dia kata saya ambil RM3 dia. So RM4. Apabila minyak naik, tu semua naik. Semua naik. Sayur pun naik. Jadi sekarang ni cara dia tanam je lah. Tanam di tepi rumah selagi boleh tanam. Kan? Semuanya mahal. Jadi buah labu ni masakkan biasa macam tu, masak dengan campur dengan cukup manis. Ada orang macam tu suka. Alright. So yang jarang kita dengar yang ni lah. Yang Rasulullah suka makan buah labu. Yang kita suka dengar ataupun selalu dengar makan cuka. Yang orang elan-elan kata lah. Kan yang jenis jual produk ni. Kalau tak ada menguntung dia tak beritahu. Sebab itulah labu tu banyak di pasar. Ada potong siap-siap. Kan bagi 2 ke, bagi 3, bagi 4. Kan? Kalau dekat Arab ni labu tu susah. Kan? Jenis dia buat. Labu tu susah. Tengok pun subhanallah. Ini nak makan sebulan pun makan. Kemudian hadis yang seterusnya, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'aitu 'inda ad-dubba' yuqatta'u fa qultu ma hadha, qala nukaththiru bihi ta'amana. Aku menziarahi Rasulullah SAW, lalu aku melihat labu yang telah dipotong. Aku bertanya kepada baginda, apakah ini? Baginda menjawab, kami banyakkan makanan dengannya, iaitu memotong menjadi kecil-kecil. Ini antara cara untuk memperbanyakkan makanan. Sebab dia tahu kalau orang datang, konsep dia macam ni, senang tuan-tuan. Makan pahala. Kan? Makan dapat kongsi pahala. So kita masak, potong kecil-kecil, kan? Potong kecil-kecil kita masak. Niat tadi awal untuk sedekah. Ni. So di samping kita potong kecil-kecil, kita perbanyakkan kuah dia. Kan? Kadang-kadang kita masak dekat rumah, kita tak perasan kadang-kadang. Kita masak untuk kita saja. Why not kita tukar tu, kita masak-masak, asingkan sikit, 1 ke 2 kita sedekah. Ini yang dia disebutkan dalam hadis ni. Ya, supaya orang lain dapat makan. Dan kita kena tahu juga kadang-kadang kita nak sedekah tu, takut tuan rumah sebelah tu memang jenis tak makan labu, sila dibuang. Kan? Jenis tak suka makan sayur. Ada orang jenis yang tak suka makan sayur. Dia tengok-tengok sayur, dia macam tengok benda lain. Kan? Tengok sayur ni macam sesuatu yang pelik. Tak boleh makan, ataupun tak suka makan sayur.
Ini kita dah baca ni, memang dia tak suka. Hatta anak-anak kita pun susah makan sayur. Atau anak saya sendirilah. Padahal daripada kecil kita bagi makan sayur. Bila dah besar ni, tengok sayur tak nak makan. Kita pun risau. Tapi kalau makan benda-benda yang fast food tu laju. Ini tak menyeronokkan sebenarnya untuk kesihatan anak-anak. Tengok saya tu nak telau nak salam punya sebuah tipar. Mana zinyam lalu? Sebab dulu susah nak dapat ayam kan, dekat kampung tu. Nak dapat ikan selalu walaupun tepi sungai. Susah. Tapi apa mak kita buat? Mak saya lah selalu buat sayur je. Cukup manis. Kan? Apa nama ni? Ubi tu lah banyak sebab senang ditanam. Saga apa dah, daun sabu. Kan? Apa lagi? Tajuk balau, tajuk jemaka, tajuk menyu. Semuanya sayur. So kita terdedah dengan makan sayur je banyak. Budak sekarang susah makan sayur. Kan? Tengok ayam pun dah macam Allah, ayam lagi kan. Kita dah umur kita ni nak tengok benda-benda gitu, Allah. Makan pun sikit je. Kan? Jadi itulah zaman ni macam kita nak perbanyakkan anak-anak makan sayur supaya sihat. Kau pejam. Okey. Kita ambil satu hadis dan kita berhenti insya-Allah. Daripada Anas daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, sesungguhnya beliau mendengar Anas bin Malik berkata, saya baca terjemahannya lah. Seorang tukang jahit menjemput Rasulullah SAW makan hidangannya. Anas berkata, lalu aku pergi bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dihidangkan roti gandum, sup labu dan daging cincang. Anas berkata, aku melihat Rasulullah SAW makan labu dikelilingi bekas besar dan aku menggemari labu sejak daripada hari itu. Anas ni asal tak makan labu. Apabila ada seorang tukang jahit dijemput Rasulullah datang makan, dia tengok Rasulullah selera dia makan. Cara macam itulah. Dia suka makan labu. Sejak daripada itu Anas makan labu. Sebab apa? Dia tengok Rasulullah makan, dia suka. Para sahabat macam tu lah. Apa yang Rasulullah suka makan, dia makan. Sebab dia tahu dia tu mungkin walau-walau apa dia begitu, tapi bila Rasulullah makan, mereka akan makan. Cerita ni tuan-tuan, hadis ni menunjukkan siapa saja jemput kita datang rumah, kita pergi. Macam mana Rasulullah SAW dijemput oleh tukang jahit. Tapi kalau tukang jahit itu dulu, dia banyak duit, terutama hari raya. Betul tak? Kan? Sampai tak menang tangan nak berjahit. Kan? Sekarang ni upah berjahit pun subhanallah. Jadi kalau ada orang bisnes apa nama, tailor ni, jahit ni, insyaAllah ada rezeki dia. Kan? Ini zaman dahulu kita cerita bagaimana tukang jahit jemput Rasulullah datang makan. Rasulullah pergi. Kan? Dan apa saja yang dihidangkan Rasulullah makan. Tidak pernah ada dalam diri Rasulullah SAW yang kata, jangan pergilah, kita pergi rumah orang yang kaya-kaya je lah. Okey, kita kalau jemput 2 kali tahlil rumah si pulang, itu rumah orang kaya, ini AJK masjid yang masih biasa. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi yang mana? Kalau kita tengok yang tu tadi orang kaya, mesti ada daging pazau contoh. Kan? Pazau, macam-macam lah kita expect dalam kepala kita. AJK masjid, kita tahu dia ni biasa-biasa, kerja biasa-biasa. Dalam kepala kita mungkin ayam masak merah. Kan?
Ayam masak merah selalu je. Tapi ini konsep yang salah. Saya ulang pun. Mana yang jemput dulu, itu yang kita pergi. Kan? So kita minta maaf pada yang kedua. So minta maaf, saya dah dijemput awal oleh si Fulan, kata dia awal lah jemput. Kita pergi yang tu. Jangan kita kata kita excuse yang pertama ni, kita pergi yang kedua. Sebab dalam kepala kita makanan sedap-sedap. Bila pergi tengok makan roti canai, dia buat ala kadar je makan. Kan? Macam mana? Allah nak tunjuk. Dia menjemput, dia tengok makan roti canai dengan apalah, kan? Yang simple-simple. Dia berkata kita jemput orang masjid simple-simple je lah. Kan? Jadi itulah. Kadang-kadang kita fikir bila orang ni ada title macam ni, makanan dia memang betul kan, dari segi asal macam tu. Kan? Tapi dari segi hukumnya, maknanya yang pertama jemput kita pergi yang pertama. Siapa pun dia. Kan? Sebab tetamu ni dia membawa berkat kepada rumah tu sendiri. Jangan kita sebagai tuan rumah, yang sedap-sedap tu kita sembunyikan. Yang tak berapa sedap kita keluarkan. Ini konsep yang salah. Apain senyam ni, ya nak senyam tak ni. Senyam dalam main, senyam keluar. Ini niat dah tak betul, tak ada berkat tuan. Kan orang kampung-kampung ni mana masuk dia keluar orang semua. Termasuk sigur, rokok, sipak, semua dah keluar. Kalau orang kampung kalau tak keluar dua benda tu, dia macam majlis tu sangat-sangat kurang. Boleh menjatuhkan maruah dia. Betul tak? Kalau tak keluarkan buah pinang dengan rokok sebelum majlis tahlil. Sekarang masih lagi tak ada kan? Kita nak keluar, nak beli sigot pun macam mahal. Betul tak? Kan? So dari kesihatan pun tak berapa baik. So benda tu diubahkan. Kan? Kalau dulu macam tu lah, mesti keluarkan pinang tu dah potong elok lah. Buah pinang dengan sirih, dengan kapur tu mesti ada, wajib ada. Kau potong siap-siap letak kat pinggan. Lepas tu dia campur pula ada rokok-rokok bagi. Dulu rokok agak murah lah dulu zaman dulu. Sekarang benda tu tak ada. Kalau panggil tahlil pun tak ada lah, benda tu tak sediakan. Kan? Tapi apa yang sebaiknya adalah yang terbaik yang dikeluarkan oleh, disediakan oleh tuan rumah itu sendiri. Terbaik bagi dia lah. Kan? Jangan terbaik bagi kita. Kan? Kita ni silap. Kita rasa terbaik bagi kita. Bila kita pergi rumah orang tahlil, kita fikir apa? Tuan-tuan, kita fikir makanan tu, subhanallah, dia datang, dia ikhlasnya dia bagi. Yang tu kemampuan dia. Alhamdulillah. Jangan kita expect daripada kita ni yang sedap kita makan. Itu kemampuan dia. Kan? Kita meraihkan dia. Kan? Hajat dia tu. Kebanyakan kita salah. Sebab itulah apabila pergi rumah tuan yang menjemput kita tu, bila tak puas hati, dia keluar, dia balik, dia cerita rumah ni dah pergi penghilan menujuknya ni masin. Ni masin, nasi mampu, nasi lel. Kita pun mula cerita ke orang lain. Lain kali kalau dia jemput, pergi kedekut. Kita dah anggap macam tu kan. Tak baik dah. Ini tak akhlak yang tidak baik. Kalau orang jemput, kita keluar makan. Kalau tak suka makan, makan sikit-sikit untuk meraihkan dia. Balik tu tutup mulut. Kecuali dia ini memang orang kaya sungguh. Tengok kereta, tengok tu memang kaya sungguh. Tiba-tiba dia jamu kita buah labu je. Contoh. Makan labu dengan nasi putih. Mungkin lah kan. Tapi pun sama juga. Orang sekarang ni kaya pun kadang-kadang kaya hutang. Betul tak? Kadang-kadang hari tu dia
ada masalah dia tak boleh nak keluarkan bajet besar macam tu. Tapi tak berlaku lah macam tu kan. Di akhlak kita sebagai seorang Muslim ni, apabila kita dijemput tu, maknanya kita tutup mata, tutup mulut, bukan. Sebab apa? Sebab bukan selama-lamanya pun kadang-kadang Allah nak uji kita kan. Kita jemput orang datang rumah, orang pula cerita pasal kita. Sebaik-baiknya bermula daripada kita. Orang kita dijemput, kita pergi je. Hatta kalau dijamunya dengan bihun goreng pun, alhamdulillah. Dia makanan tu boleh masuk dalam mulut tu, alhamdulillah. Jangan sampai satu tahap makanan tak boleh masuk langsung kan. Waktu itulah teringin nak makan apa namanya, bihun goreng bihun sup yang dulu orang jemput kita makan, kita buat tak dah kan. Ujian daripada Allah. Jangan sampai kita diuji macam tu kan. Oleh itu kalau jemput, terima je. Hatta kalau seperti Pina sebut tadi, jamu kita dengan bihun goreng ataupun sup bihun sup contoh lah. Ini itu saja yang boleh kita kongsi bersama. Yang baik itu datang dari Allah, yang tak baik dari kelemahan sendiri. Aku qawli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.